KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda yang mungkin baru saja menonton Didik TV KPM, mungkin yang dah tak sabar macam saya sebutkan tadi, kita nak belajar ataupun nak ulang kaji sama-sama subjek kita dengan rendah matematik. Topik kita sukatan kecenderungan memusat. Tapi sebelum tu, apa benda yang paling penting kita nak kena ingatkan? Saya nak ingatkan diri saya dan anda semua adalah kita nak kena sentiasa mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Macam apa yang saya buat sekarang ni, diwajibkan memakai pelitup muka bila mana kita berada di tempat awam. Kemudian kalau ada orang dua, ada yang ketiga, ada yang keempat, perlu jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Dan the last one, kita kena kerap ataupun lazimi sanitasi tangan kita untuk kita nak membasmi kuman ataupun nak memutuskan rantaian wabak COVID-19. Baik, tak kenal maka tak cinta. Kita nak kenal dan kita nak bercinta. Siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita pada pagi ini? Jom kita saksikan profil guru ini. Itu dia, kita ada cikgu. Kita mengalu-alukan kedatangan Cikgu Ishak bin Bahrom atau Abdul Rahim, guru subjek matematik SMK Kelebang Besar Melaka. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya-Allah. Sihat cikgu? Alhamdulillah. Macam mana? Sihat? Alhamdulillah sihat cikgu. Saya dah tak sabar nak belajar matematik. Dengan cikgu. Baik, tapi cikgu sebelum tu kita nak maklumkan kepada anda yang mana tema sambutan Hari Guru 2021 pada tahun ini adalah berguru demi ilmu, bina generasi baru. Itu dia, kalau kita sebut pasal guru ni daripada kecil sampailah ke besar, kan kita bersama-sama dengan guru yang melentur kita, kan yang mendidik kita untuk kita menjadi manusia yang luar biasa sampai ke hari ini, insya-Allah. Baik, cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita mulakan sesi kita, suka kita nak remind diri kita dan juga mereka yang menonton yang mana kita perlu mematuhi SOP. Macam apa yang kita lakukan sekarang ni, saya dan cikgu kita dah lakukan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Dan cikgu, bila kita dah jaga penjarakan fizikal, kita dah boleh buka face mask cikgu. Boleh buka Kita boleh buka face mask. So kalau macam cikgu ada kes ataupun tempat untuk simpan face mask, boleh simpan face mask, ataupun kalau tak ada boleh masukkan sahaja dalam saku masing-masing. Itu dia, handsome cikgu. Kan boleh dapat tengok wajah cikgu ni. Baik, cikgu, kemudian kita nak sanitasi tangan kita cikgu. Seperti mana saranan Kementerian Kesihatan Malaysia. Silakan cikgu. Okey, kemudian saya pula. Ini rangka kita nak memutuskan rantaian ataupun penularan wabak COVID-19. Baik cikgu, kita takkan berdua sahaja cikgu. Kita akan ada adik-adik ataupun rakan-rakan yang akan bersama-sama dengan kita secara maya. Kita ada adik-adik daripada SMK Kelebang Besar Melaka. Apa khabar semua? Boleh unmute sikit mic, kita nak dengar suara sikit. Apa khabar? Hai. Assalamualaikum, sihat semua? Baik. Alhamdulillah. Baik, boleh tak kita nak berkenalan dengan anda semua? Siapa yang nak mulakan dulu untuk perkenalkan diri? Oh, siap betulkan tudung lagi tu. Okey, kita mulakan dengan yang tudung koko tu lah. Kan sebab dia satu-satunya tudung koko dekat situ. Kita mulakan dengan situ. Silakan. Hai, nama saya Kristina Adia binti Muhammad Masih dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kelebang Besar Melaka. Itu perkenalan. Selamat perkenalan. Terima kasih banyak. Okey, seterusnya. Siapa nak perkenalkan diri? Silakan. Hai dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Wafiah Syamimi binti Nur Hafizan. Okey, baik. Terima kasih banyak. Kita teruskan dengan adik kita yang seterusnya. Silakan.
Okey, mungkin mungkin yang lelaki lah. Tak dengar ni suara lelaki ni. Okey, silakan. Selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Daniel Haikal daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kelempang Besar, Melaka. Itu dia Daniel Haikal. Baik, terima kasih banyak Daniel. Teruskan yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Adam Izzuddin bin Muhammadin daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kelempang, Melaka. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Terima kasih banyak Adam Izzuddin. Dan seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Munawira binti Roslan dari SMK Kelibang Besar, Melaka. Terima kasih. Sama-sama, itu dia. Semua dah berkenalan Semua dah perkenalkan nama Ada seorang lagi Ada rasanya. seorang lagi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Azza Fatisha binti Azman dari SMK Kelibang Besar, Melaka. Itu dia. Baik, semua dah ready ke nak belajar sama-sama subjek matematik? Oh, semua dah. Thumbs up macam tu lagi. Itu tahniah. Alhamdulillah. Baik, cikgu, mungkin kita nak tahu juga subjek matematik kita, tapi topiknya sukatan kecenderungan memusat. Mungkin cikgu boleh sebagai pengenalan lah kan. Apakah sukatan kecenderungan memusat ni untuk penonton-penonton kita? Silakan cikgu. Okey, baiklah. Terima kasih Azhar. Ya, sama-sama. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya topik kecenderungan memusat ini dia adalah salah satu daripada komponen di dalam bidang statistik. Okey, di mana bidang statistik ni merupakan salah satu cabang dalam ilmu matematik. Okey. So, kegunaan bidang statistik ni adalah untuk membolehkan kita mengeluarkan satu kesimpulan mengenai suatu set data supaya kita boleh membuat keputusan tentang data tersebut. I see. So jadinya kalau kita tengok sekarang banyak orang menggunakan statistik ni untuk sebelum dia nak keluarkan keputusan, dia akan buat statistik dulu. Dan dia akan kaji apa dia punya kelebihan, kekurangan. Semua itu melalui statistik. Sukatan kecenderungan memusat ni adalah, kita boleh katakan secara ringkasnya adalah statistik. Ya, kan betul. selalu kita duk baca dekat berita-berita statistik kes itu, statistik Ya. kes ini. Betul cikgu Betul. Wah, itu dia. Dan saya pun tak sabar sebenarnya nak belajar sama-sama berkenaan dengan statistik ni, ataupun kita sebut berkenaan dengan sukatan kecenderungan memusat. Ya, betul. So mungkin ada orang beranggapan topik ni sebenarnya macam susahnya statistik, nak kira benda tu kan fakta kan. Apa pandangan cikgu ni terhadap orang ataupun mungkin ada yang cakap macam tu, macam saya lah kan, suka dengan negatif je kan. So apa pada komen cikgu? Okey, dia sebenarnya statistik ni dia bukanlah satu bidang yang susah. Okey, cuma kalau kita kata dia banyak kerjalah sikit kan untuk kita kumpul data and then kita nak analisa data. Tetapi sebenarnya selepas di akhir kita membuat satu analisa tu, kita akan dapat suatu keputusan yang lebih jitu supaya kita lebih yakin untuk kita buat keputusan mengenai sesuatu perkara lah. So jadinya jangan risau, benda ni dia tak susah. Cuma dia perlu sedikit kefahaman sahaja. Itu dia. Saya pun nak belajar juga berkenaan dengan sukatan kecenderungan memusat ataupun statistik ni, macam mana kiraannya, macam mana bentuknya. Tapi kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Kita bagi peluang kepada mungkin yang penonton-penonton di rumah tu nak ready kertas dan juga pen untuk nak sama-sama belajar ataupun ulang kaji bersama-sama pada pagi ini. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Trust di Didik TV KPM. Suka saya nak ingatkan diri saya dan anda semua, di mana sahaja kita berada, ke mana sahaja kita pergi, 3 perkara penting sentiasa ingat dan semat dalam hati. Apa dia? Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, pemakaian pelitup muka di tempat awam diwajibkan, dan juga kerapkan sanitasi
tangan kita untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19. Baik, kita nak teruskan bersama dengan Cikgu Ishak bin Baharum berkenaan topik kita subjek matematik. Sebelum tu adik-adik kita semua dah ready ke? Kalau dah ready bagi thumbs up sikit. Wah, semua dah ready. Baik cikgu, silakan cikgu, kita nak terus sesi pengajian kita untuk sukatan apa nama ni kita panggil Sukatan kecenderungan memusat. Yes, sukatan kecenderungan memusat ataupun statistik lah. Kan untuk subjek matematik. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Azhar. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada semua anak-anak yang di luar sana serta anak-anak yang berada di dalam Google Meet. Baiklah, hari ini kita akan melihat tajuk statistik. Ya. Sukatan kecenderungan memusat, mode, mean dan median. Okey. So jadinya untuk hari ini objektif kita senang je. Okey, objektif kita adalah untuk menentukan nilai mode, mean dan median bagi suatu set data tidak terkumpul. Okey, sebelum kita nak pergi tengok pergi jauh lagi lah. Sebelum kita nak pergi jauh lagi, kita tengok dulu. Tahukah kita semua sebenarnya kita memang menggunakan konsep mode, mean, median ni hampir setiap hari. Cuma kadang-kadang kita yang tak sedar lah. Okey. So kita mungkin tak menggunakan secara direct istilah mode, mean dan median, tetapi kita lebih banyak menggunakan istilah apa kita panggil sebagai purata. Pernah dengar perkataan purata? Saya pasti semua orang pernah kata menggunakan perkataan purata ni. Okey. So jadinya sebagai contoh, purata ni sering kali digunakan dalam konteks pelajar di sekolah. Biasa pernah nampak benda ni? Ini adalah keputusan peperiksaan kan, keputusan peperiksaan. So biasanya orang duk asyik tengok yang atas ni, yang ABC. Okey, tapi sebenarnya kat bawah tu kalau kita tengok ada yang kita panggil sebagai grade purata pelajar, grade purata subjek lah. Okey, so ini salah satu contoh lah penggunaan purata. Okey, so jadinya hari ini kita terus masuk kepada apa yang kita panggil sebagai sukatan kecenderungan memusat. Baiklah, dalam sukatan kecenderungan memusat ini kita mempunyai 3 sukatan ataupun 3 kaedah pengukuran, iaitu mode, mean dan median. Okey, so jadi kita tengok dalam konteks matematik istilah mode, mean dan median digunakan bagi menggambarkan purata, iaitu gambaran keseluruhan. Okey, gambaran keseluruhan bagi sesuatu data, dan ini dikenali sebagai sukatan kecenderungan memusat. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan mode, mean dan median? Daripada tadi kita asyik sebut mode, mean, median, mode, mean, median kan. So jadi apa benda mode, mean, median ni? Okey, mari kita siasat bersama-sama. Mari kita tengok. First kali kita tengok apa itu mode. Okey, apa itu mode? Alright. So mari kita lihat nilai mode di dalam satu set data. Okey, katalah saya ada satu set data seperti kat depan ni. Okey, let's say kita andaikan ini adalah data mengenai wang saku yang dibawa oleh pelajar-pelajar. Okey, so jadinya apa dia yang dikatakan sebagai mode? Okey, apa yang dikatakan sebagai mode? Mode adalah nilai yang paling banyak berulang dalam suatu set data. Okey, saya ulang lagi sekali. Apa dia? Nilai yang paling banyak berulang di dalam suatu set data. Sorry. Okey. Alright. So jadinya kalau kita tengok dekat depan ni, nilai yang paling banyak berulang ni kita secara sekali pandang. Okey. Kita boleh perhatikan nilai apa yang paling banyak berulang. Nilai 4 cikgu. Nilai 4. Okey. Pasti cikgu. Pelajar macam mana? Apa agak-agak nampaknya apa nilai yang paling banyak berulang? Sebab dia soalan bocor cikgu. Soalan bocor lah. Ada bocor tadi Alamak. Sebab dia ternampak tadi. Okey. So kalau kita tengok kat sini, nilai yang paling banyak berulang, betul lah, nilai 4. Nilai 4. Okey. Kenapa kita kata 4? Sebab kalau kita tengok kat sini, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So ada 5 nilai 4 itu dia muncul sebanyak 5 kali. I see. So dia paling banyak berulang, maka kita katakan itu adalah mode. Okey, tapi jangan silap juga. Kadang-kadang ada juga pelajar
dia tersilap. Dia kata dia kira tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi dia kata mod tu 5. Oh, okey. Ada kemungkinan bukan juga. kira angka tu ada berapa cikgu Dia ambil yang dia mana ambil yang dia kira 5 tu I kan. see. So itu merupakan satu kesilapan lah. Ya. Okey. So dekat sini saya nak tekankan bahawa mod ini apabila kita nak declare ataupun kita nak menyatakan mod, Ya. kita mesti merujuk kepada nilai yang berada di dalam jadual tersebut. Ya. Bukan yang 5 tadi. Yang 5 tu adalah kita panggil dia punya kekerapan. Kekerapan. Okey, kekerapan. Alright. Jadi kaedah mod ni cikgu, kita akan kalau ada je soalan pasal mod, kita akan ambil nilai yang paling banyak berulang. Yes, nilai yang paling banyak Itu dia. berulang. Okey. So jadi nilai dia adalah 4. Ya. Bukan 5. Ingat 5 itu yang menyebabkan mod itu 4 itu dipilih sebagai mod. Ya. Sebagai dia punya kekerapan lah. Ya. Okey. So, seterusnya kita tengok bagaimana pula dengan yang dikatakan sebagai min. Okey, apa yang dikatakan sebagai min. Alright. Lagi sekali, yang tadi tak ada gambar duit. Sekarang ni kita bagi ada gambar duit. Okey. So sekarang kita ada bilangan wang saku dalam ringgit yang dibawa ke sekolah oleh 13 orang pelajar. Ya. Okey, 13 orang pelajar. So jadinya jadual yang samalah. Okey, cumanya sekarang ni kita nak tengok bagaimana kita nak menentukan min bagi set data ini. Ya. Alright. So first kali kita tengok apa itu min. Min adalah jumlah nilai dalam suatu set data dibahagikan dengan bilangan data. Okey, saya stresskan lagi sekali. Ya. Okey, jumlah nilai data dibahagikan dengan bilangan data. So dekat sini mana satu yang dikatakan sebagai jumlah nilai, mana satu yang dikatakan sebagai bilangan data? Okey, mungkin anak-anak murid saya yang dekat yang dalam Google Meet mungkin boleh tolong. Siapakah yang nak jawab? Siapa yang nak jawab ni? Nilai bilangan data ialah nombor, manakala bilangan data ialah nama. Okey. So apa Syamimi kata tadi? Jumlah nilai ini merujuk kepada nombor, bilangan data pula merujuk kepada nama orang. Kenapa disebut nama orang? Sebab nama orang ni yang merujuk kepada bilangan berapa banyak data yang terlibat. I see. Ah. So adakah jawapan tadi tepat, cikgu? Betul lah tu jawapan tu. Betul jawapan. Tahniah Syamimi. Okey, betul lah jawapan tu. Ya. Okey. So jadinya kita nak kira macam mana kita nak kira nilai min. So kita ambil jumlah wang saku. Ya. Kita bahagikan dengan bilangan murid. So untuk jumlah wang saku kita kena tambahlah. Daripada 3 tambah 4 tambah 4 sampailah hujung tambah 10. Ya. Okey. So dan kita bahagikan dengan bilangan murid. So bilangan murid adalah 13. So kita ambil 74 bahagikan dengan 13, maka kita akan dapat nilai min adalah 5.69. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan 5.69 ni? Okey. Ini yang kita kata secara puratanya. Ya. Tadi kan nilai wang yang dibawa tu berbeza-beza daripada sikit RM3 sampailah ke RM10. Ya. Tapi macam mana kita nak wakilkan? Kita nak kata pelajar 13 orang ni nilai lain-lain. Tapi kita nak kata macam mana nak bagi satu nilai yang boleh mewakili semua. So ini yang pentingnya min. So kita kata min ini baik kerana dia melibatkan semua data. Ya. Dan nilai yang kita dapat ni kita boleh bagi dia sebagai kita kata apa satu wakil lah yang boleh mewakili semua bilangan sekali. data tadi. Itu dia. Okey, so secara purata ini kita kata ni secara purata pelajar 13 orang ni membawa RM5.69. Okey, so apa yang kita boleh kata pada kedudukan min ini? Okey. So kalau kata Azhar tengok kedudukan min ni dia berada dekat mana? Min ni dia berada di tengah-tengah, cikgu. Tengah-tengah. Anak-anak yang dalam Google Meet nampak tak? Min ada kat mana? So min akan berada di kawasan pertengahan data. Okey. Dia berada di pertengahan data. So jadinya kita kata mengapakah min dianggapkan sebagai kecenderungan musat? Sebab min itu sendiri
memang telah berada di pusat data tersebut. I see. Okey. So min ini apa? Min ini dia dah memang berada di pusat data. Alright. So kalau kita tengok ini kerana kebanyakan data, bila kita dah dapat nilai min, kita boleh tengok kebanyakan data yang lain dia akan berpusat atau bertumpu atau berada berdekatan dengan nilai min. So yang lain semua dia duduk dekat-dekat dengan min lah. So that's why min tu tengah-tengah, yang lain semua duduk dekat-dekat. Okey. So justru kita boleh kata nilai min tadi kita boleh anggapkan dia sebagai satu nilai yang boleh mewakili keseluruhan data tersebut. Ya. So maksudnya kalau menggunakan kaedah min ni cikgu, dia akan akan berada di pertengahan lah. Dia takkan sesekali berada di lebih kanan ke ataupun tak ada. lebih kiri. Sebab apa tadi bila kita tambah dan kita dah bahagi dengan semua bilangan yang terlibat, maka kita akan dapat satu nilai. Maka nilai itulah memang akan berada di tengah-tengah. Akan berada di tengah. Baik cikgu, sebelum kita nak masuk kepada sesi ataupun apa yang cikgu nak sampaikan yang seterusnya cikgu, kita nak bagi ruang dan peluang kepada rakan-rakan kita di Google Meet dan juga anda yang sedang menonton untuk mungkin ambil take 5 kejap, ambil nafas kejap, hadam kejap lagi kita sambung balik. Terus setia bersama dengan kami, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teras di Didik TV KPM. Tadi kita dah belajar berkenaan dengan sukatan kecenderungan memusat ataupun statistik cikgu. Kita ada mode. Tadi mode adalah nilai yang paling banyak berulang, manakala min adalah jumlah nilai di dalam set data terkumpul dibahagi dengan bilangan data. Betul. So itu kita tengah dekat min. So mungkin kita nak sambung pengajian kita cikgu, pembelajaran kita. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Azhar. Baiklah. Okey, tadi kita dah tengok pasal min. So jadinya kita boleh buat satu conclusion. Secara amnya kita kata kebanyakan data tadi semua dia bertumpu pada ataupun berdekatan dengan nilai min, dan sebenarnya kalau kita katakan tadi min itu sendiri dia berada, anggaran kedudukan itu berada di tengah-tengah nilai data. Okey? Alright. So seterusnya kita tengok median. So sekarang ni kita tengok apa yang dikatakan sebagai median. Baiklah. Okey, median ni dia kita boleh tentukan nilai median ni dengan cara kalau tadi min kita tambahkan semua nombor-nombor ni kan. Okey, tapi median ni dia mudah sikit. Mudah sikit macam mana? Kita nak tentukan mana data yang duduk di tengah-tengah. Okey, so jadinya katalah kita susunkan semua nilai ni, kita susunkan dia secara menaik atau menurun, sama aja, tak kisah. Okey. Sekarang ni macam mana kita nak menentukan median? So nilai yang berada di tengah-tengah, sekiranya data tu disusun secara menaik atau menurun, nilai yang tengah-tengah tu itu yang kita panggil sebagai median. Maksudnya dia tak berubah cikgu. Betul tak? Dia maintain kat tengah. Dia maintain kat tengah. Okey. Kalau tadi min pun kita kata tengah-tengah kan? So median pun tengah-tengah juga. Betul. Okey. So jadinya kalau kita tengok macam min tadi dia tengah-tengah sebab dia berada di tengah-tengah apa yang kita panggil sebagai nilai data tadi. Yang kita campurkan semua, kita bahagikan, itu nilai tengah-tengah bagi nilai data. Tapi median ni pula dia adalah berada di tengah-tengah bagi bilangan data. Nampak tak beza dia kat situ? Bilangan data yang tadi jumlah dia nilai data. Agak tricky kat situ kalau tak fokus betul-betul. So itu yang saya katakan tadi, kita kena faham lah. Okey. So jadinya sekarang ni dia kedudukan data yang di tengah-tengah. Alright, yang ini saya kongsikan sedikit lah. Macam mana kita nak tentukan nilai median tu. Macam ni dah nampak lah terus kan. Tengah-tengah median kan. Okey, tapi ada kaedah yang simple je kaedah ni yang biasa kita gunakan. Okey, iaitu kaedah apa? Dengan kita cancel out hujung dengan hujung. Okey, so kita cancel out. Kita cancel out hujung.
hujung. Okey, kita cancel out. Selagi mana ada pasangan, kita cancelkan pasangan tu. Okey. Sampai kita dapat satu nilai kat tengah-tengah. Okey. Itu adalah median. Median. So Okey. selagi dia ada pasangan kiri kanan, selagi tu belum median lagi lah cikgu. Selagi itu belum median. Sampai kita potong sampai dapat tengah-tengah, itu adalah Yup. median. Okey. Baiklah. Seterusnya kalau kita letakkan median tengah-tengah, okey, kalau kita petakan macam ni, tadilah macam saya bagi tahu tadi, nilai mean tadi tengah tapi untuk jumlah nilai data. Nilai median ni pula tengah bagi kedudukan bilangan data. Okey. Tapi kat sini kita boleh katakan kalau kita tengok sebenarnya nilai median dan nilai mean sebenarnya dia tak lari jauh. Lebih kurang lah. Dia lebih kurang lah, dia tak lari jauh. Okey? Ya. Okey. Macam mana pula kalau macam ni? Okey. Kita campakkan masuk sekali. Kita masukkan sekali Ketiga-tiga dalam tu. Ketiga-tiga dekat dalam ni. Okey. Rasa-rasa apa yang kita boleh katakan? Alright. Anak-anak Google Meet. Senyap je daripada tadi ni. Okey. Cuba kita tengok gambar ni. Okey, apa yang kita boleh katakan tentang gambar rajah ni? Siapa yang nak jawab? Okey, siapa? Okey, Siti. Ketiga tu tertumpu pada satu bahagian. Satu bahagian. Di bahagian mana tu Siti? Di bahagian tengah. Di bahagian tengah data. Itu dia. Okey. So maksudnya kat sini kita tengok nilai mode pun walaupun dia kita kata dia kekerapan paling tinggi tadi, tapi sebenarnya bila kita masukkan kat sini, kita letakkan nilai ketiga-tiga ni, sebenarnya dia tak lari jauh. Semua tak lari jauh. Semua dia tak lari jauh. Median dengan mean. Ya. That's why saya kata kebanyakan data ni dia adalah berdekatan dengan nilai mean. Nilai mean. Okey. Itu dia. So apa yang kita boleh katakan tentang mean, median dan mode? Okey, so secara umumnya kita boleh kata yang pertama sekali nilai mean, median dan mode ini dia akan berada di pertengahan data. Okey, pertengahan data. Dan sebenarnya dia tak lari jauh tiga-tiga nilai ini. Okey. Dan nilai median dan mode sentiasa akan menghampiri kepada nilai mean. So that's why nilai mean tadi kan saya kata duduk tengah-tengah. So kalau tengah-tengah ni kita kata apa? Pusat, betul? That's why kita kata ini nama dia kecenderungan memusat. Nampak tak kat situ? Okey. So di situ di mana nilai mode dan median ni akan sentiasa menuju ataupun berada berdekatan dengan pusatnya. Apa pusatnya? Mean lah. Mean lah. Tapi kalau kata mode dengan median tu dia jauh, maksudnya salah lah tu. Dia takkan duduk jauh. Okay. Just in case kalau kata dalam mungkinlah ada soalan-soalan pelajar-pelajar buat dia jadi mode, kiraan mode dengan median tu tiba-tiba duduk jauh. Duduk dekat satu, maksudnya tak tepat lah tu. Itu tak tepat lah. Sebab dia tidak kecenderungan memusat tadi cikgu. Ya. Dia mesti akan menuju mendekati mean. Mean itu tadi. Baik. Okey. So jadinya kita boleh tengok beberapa contoh lah. Okey. So sebelum kita nak masuk tengok contoh, kita ingat kembali. Kita imbas kembali. Okey. Yang pertama tadi mode. Apa dia? Nilai yang paling banyak ataupun paling kerap berulang. Okey, dalam suatu set data. Mean ni apa pula? Mean adalah jumlah nilai bahagikan dengan bilangan data. Okey. Median pula apa dia? Nombor yang berada di tengah-tengah bilangan data apabila disusun secara menaik atau menurun. Okey. So yang ini tak ada masalah, nak susun menaik pun boleh, nak susun menurun pun boleh. Tak ada masalah. Dia tetap akan dapat, dia akan tetap dapat result yang sama. Yes, dia akan tetap dapat nombor yang sama. Okey. Okey. Kita tengok dulu latihan yang pertama. Jom. Okey. Jom kita tengok. Alright, berikut ialah jisim ikan dalam kilogram yang ditangkap oleh 7 orang peserta dalam suatu pertandingan memancing di sebuah tasik. Okey. Yang ini bawah ni dia punya data lah. Data dia. Okey, dia punya data. Okey. Hitung mode, mean dan median bagi data di atas. Okey. So, anak-anak dah sedia? Okey. Cuba kira. Cuba kira sekejap. Itu.
Kita bagi masa adik-adik kita bagi masa sikit. berkira. Tapi saya rasa saya pun nak berkira juga, cikgu. Okey. Boleh cuba. Saya pun nak berkira juga. Macam Boleh cuba. seronok pula topik statistik ni kan. Okey. Kita dapat mod. Okey. Kemudian kita dapat min. Yang ni tak kisah mana-mana satu nak apa, kita nak tentukan nilai mana satu boleh. Itu terpulang lah. Kalau rasa mod tu yang paling senang, kita 7 mod dulu. Boleh, tak ada masalah. Oh, dia tak semestinya kena ikut step. Contoh buat min dulu, mod dulu ke. Maksudnya tak kisah. Kita boleh buat mana-mana saja yang kita nampak memudahkan lah. Itu tak ada masalah. Yang penting benda tu ada. Itu dia. Baik, dan kita nampak macam pelajar-pelajar kita dah ready, cikgu, untuk memberikan jawapan mereka. Okey, baiklah. So kita tengok dulu. Okey, apakah nilai min yang diperolehi? Okey, ada sesiapa yang nak kongsi apakah nilai min yang diperolehi daripada jadual berat ikan ni? 1.6 kilogram, cikgu. 1.6 kilogram. Okey, itu jawapan Syamimi. Okey, itu jawapan Syamimi, 1.6 kilogram. Okey, ada siapa yang nak berkongsi lagi jawapan? Adakah jawapan yang sama ataupun berbeza? Kita tengok. 1.8. Boleh angkat tunjuk jawapan tak? Kita nak tengok. Okey. Kan. Daniel, Bukti boleh je. cuba angkat Daniel. Dia dah segan dah pula nak angkat jawapan. Dia malu. Tak apa. Okey, so jawapan Daniel Sama juga. 1.8 dia cakap tadi. 1.8 tadi, Daniel. 1.8 Daniel. 1.8. Okey, alamak, macam mana pula ni? Dah ada perbezaan kat ada situ. dua jawapan yang berbeza ni. Yap. Okey, tak apa. Mari kita lihat dekat papan kita. Betul ke tidak pengiraan ni? Okey. So first kali min sama dengan jumlah nilai data bahagikan dengan bilangan data. Okey. So jadinya jumlah nilai data tadi kita kena tambahkan semua nilai-nilai yang dekat atas dan kita bahagikan dengan bilangan data dia. Ingat tadi berapa orang tadi yang mancing? 7 orang. Okey, so kita bahagikan dengan 7. So kita tambahkan apa semua. Jawapan ni adalah 11.2 bahagi dengan 7, maka kita dapat 1.6 kilogram. Azhar dapat betul tak? So yang tepat tadi Syamimi tadi lah. Yang tepat Syamimi betul. 1.6 kilogram. Baik. Tapi saya nak tanya juga, kenapa Daniel boleh silap Jeng. Kenapa boleh dapat 1.8 Daniel? Jumlah data saya silap tambah, cikgu. Silap tambah. So, Saya ingat aku nak jawab betul tu is common, cikgu. It's the mainstream. Baik, cikgu. Kejap lagi kita nak teruskan dengan nak mencari mod dan juga median. Yes. Kita nak bagi ruang dan peluang untuk penonton kita dan adik-adik kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan hai, saya Mukrin Hafizi. Pada saya amat berminat dengan bab sukatan kecenderungan memusat ini kerana dalam bab ini saya dapat belajar bagaimana untuk mengumpul data serta menyusun dan menganalisa data. Setelah data dianalisa, saya dapati saya mampu membuat rumusan serta keputusan mengenai data tersebut. Pada saya, semua pelajar perlu menguasai bab ini kerana ia menarik, sangat menarik dan juga ia berkait rapat dengan kehidupan seharian kita seperti membuat anggaran perbelanjaan dalam seminggu dan sebagainya. Sekian. Kembali dalam Trans Didik TV KPM, kita masih belajar subjek matematik dalam topik sukatan kecenderungan memusat ataupun statistik bersama dengan Cikgu Ishak bin Baharul. Baik, Cikgu, tadi kita dah dapat min. Untuk soalan ni, saya nak cuba jawab untuk mod dengan median. Boleh tak, cikgu? Okey, boleh. Seronok sebab tengok dia jawab. Saya pun nak jawab. Boleh adik-adik semua boleh Okey, baik cikgu. Adakah betul modnya adalah 1.8, mediannya 0.8? Okey. Kalau kita tengok jawapan Azhar kata 0.8. Ya, okay. Untuk median. Okey, cuba kita tanya anak-anak Google Meet. Betul tak jawapan tu? Jawapan saya betul tak?
Tolonglah cakap betul. Oh sorry. Dia bagi X. Dia bagi ni. X tu marah tu salah. Aduh. Okey, kenapa salah Okey, cikgu? okey. Apa siapa nak kongsikan sikit? Okey, Siti. Saya. Jawapan untuk median adalah 1.8. Okey, macam mana boleh dapat 1.8 pula tu, Siti? Mula saya susun nombor-nombor tu secara bernaik. Okey. Dan saya gunakan kaedah potong kiri dan kanan. Okey. Dan jawapan yang berada di tengah itu saya ambil sebagai jawapan. Okey. So, rasanya Azhar punya kesilapan tadi apa? Azhar Saya tak tidak susun. menyusun. Yes. Okey. Saya mengambil bulat-bulat dekat situ. Nampak kena faham betul-betul soalan tu. So jadi kalau siapa yang tadi ambil bulat-bulat macam Azhar buat tadi, memang terus dia nampak 0.8 lah ni. So jadi ingat untuk median, jangan terus kita tengok yang tengah tu, kita mesti susun dulu secara menaik atau menurun. Okey, seperti ini. Dan kaedah tadi potong. So tengah-tengah ni lah dia punya median. Nilai median tu. Okey, nilai median. Okey. So jadinya disebabkan ganjil, nilai median adalah 1.8 lah. Okey. So jadinya sekarang ni kita akan pergi tengok mod ni yang paling senang lah. Mod 1.8 okay? lah. 1.8 lah. Kita dah nampak. Dengan jelasnya 1.8. Okey. Oh, lupa saya nak ni. Sekejap Okey, bolehkah satu set tidak mempunyai mod? Okey. Dan satu lagi, bolehkah satu set mempunyai lebih daripada satu mod? Okey. Sebenarnya satu set data boleh untuk tidak ada mod. Oh, boleh juga? Boleh juga. Okay. Sekiranya ini untuk mod sahaja. Yang median dengan purata, median dengan mean tadi mesti ada punya. Okey, untuk mod kenapa dia boleh tak ada? Mungkin dalam semua data tu tidak ada satu pun nilai yang lebih daripada yang lain. Semua sama je, dia tak berulang. So jadinya dia tak ada mod. Okey? Dan mod juga boleh jadi lebih daripada satu nilai mod. Okey? Sekiranya kalau ada dua atau lebih nilai yang sama. So kalau katalah 1.8, katalah 2.5 ni ada lagi satu 2.5. Okey. So mod akan jadi dua. Mod akan jadi dua nilai lah. Okey. So 1.8 dengan 2.5 lah contoh. Okey. Baiklah. Okey, seterusnya kita tengok latihan yang kedua. Sama juga kita ada cerita pasal terung ni. Okey. So ini dia punya ni, ingat dia punya bilangan dia adalah 10 biji terung. So ini apa dia? Bilangan data. Okey. So sekarang ni kalau kita tambah seperti biasa, min macam tadilah. Kita tambahkan. So kita akan dapat 19.9. Okey, ini nilai min. Okey, sekarang ni bagaimana pula dengan median? So ingat tadi jangan lakukan kesilapan yang sama. Jangan melakukan kesilapan yang tadi. Susun dulu, cikgu. Susun dulu. Jangan tergopoh gampang. Rasa macam aku boleh jawab ni kan. Susun dulu sama ada menaik atau menurun, cikgu. Okey, so bila kita dah susun menaik dengan menurun, okey. Kita potong. Alamak. Macam mana pula ni? Macam tadi kita tengok dia ada satu nilai saja. Tapi sekarang ni ada dua nilai pula kat tengah-tengah ni. Okey? Macam mana kita nak buat? Jangan risau. Okey, kenapa? Nombor satu, kenapa dia ada dua nilai kat tengah? Sebab bilangan data ni adalah bilangan yang genap. Okey, macam tadi kenapa boleh dapat satu nilai kat tengah-tengah? Sebab bilangan data tu ganjil. Okey, terus boleh dapat nilai kat tengah-tengah. Tapi sekarang ni bilangan yang genap. So macam mana kita nak buat? Senang saja. Kita tambahkan kedua-dua nilai ni, data kelima dengan data keenam ni kita tambahkan dan kita bahagi dua, kita akan dapat 20.5. So tengah-tengah ini adalah median dia. Nilai dia adalah 20.5. Okey. So seterusnya dia bukan kata kalau potong tu dia tak ada median. Bukan. So maksudnya memang median tu memang tengah-tengah lah. Okey, tengah-tengah lah. Maksudnya sama ada ganjil ataupun genap, yang tengah-tengah tu adalah median. Yes. Okey. Baik. Okey. Faham. Okey, so mod macam biasalah. Senang, kita nampak terus 23 nilai yang berulang. Okey. Alright, so jadinya ini hari ni kita dah tengok mengenai mod, min dan median. Dan kita dah tengok contoh-contoh yang ada. So jadinya macam mana? Azhar rasa-rasa dah ada kefahaman. Dah ada cikgu. Saya rasa sangat seronok sebenarnya. Kan sangat seronok bermain dengan angka ni, tambah-tambah dalam topik
sukatan kecenderungan memesan ataupun statistik, sebab selalu kita dengar statistik, kan kita dengar berita dan sebagainya sebut statistik, tapi kita tak tahu sebenarnya mungkin bagaimana kiraannya, bagaimana dia punya prosesnya. So mungkin cikgu ada tips tak juga untuk mungkin rakan-rakan kita yang di luar sana, penonton di luar sana nak tahu juga sebenarnya apa lagi yang boleh mereka lakukan untuk nak jadikan sebenarnya matematik ni sebagai subjek favourite ataupun subjek kesukaan mereka sendiri? Ini soalan cepu mas ni Azhar. Okey. Senang kata matematik ni kita kena lazimi matematik di dalam hidup kita. Okey, kita kena lazimi. Sebenarnya memang kita bermain dengan matematik ni hari-hari. Even semualah, semua peringkat umur memang kita akan bermain dengan matematik ni hari-hari. Jadi kita kena lazimi proses-proses untuk mendapatkan jawapan dan sebagainya. Okey, supaya kita nampak matematik ni bukan sekadar di dalam kelas saja. Tapi matematik ni boleh digunakan jauh lagi di dalam kehidupan kita seharian. Itu dia. Macam cikgu cakap tadi, kalau contoh kita memandu pun kita bermain dengan matematik. Betul. Jaraknya, kan, lajunya dalam makanan juga mungkin sukatan nak masukkan garamnya. Kan, itu juga baik. Kita nak tanya juga kepada rakan-rakan kita di Google Meet, Daniel Haikal, Syamimi ada, Adam Izzuddin. Mungkin nak tahu juga adik-adik semualah. So macam mana setakat ini pembelajaran matematik? Sebab kadang-kadang ada orang tak suka tahu matematik. Ada orang macam bukanlah tak suka, dia kata susahnya matematik. Kan. So macam adik-adik sendiri, so mungkin boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya adik-adik lakukan nak jadi ataupun nak pupuk diri rasa suka dengan matematik. Mungkin kita nak try dengan Siti lah kot. Siti Nur Munawirah. Ya, saya. Boleh tak kongsikan pandangan Siti sendirilah? Matematik, penerangan yang cikgu lakukan untuk min, mud dan median sangat jelas. Jadi lebih mudah nak buat latihan-latihan yang lebih ke arah yang kibat. Jadi tips-tips yang cikgu bagi tu saya akan pegang. Itu dia. Make sure tak lupa dalam peperiksaan macam mana saya buat tadi tu. Kan tiba-tiba boleh silap pula nak susun. Kan nampak simple tetapi memberi impact ataupun memberi kesan kepada markah juga cikgu kan. Itu dia. Mungkin kita ambil wakil lelaki jugalah. Adam mungkin Adam boleh kongsikan juga macam mana Adam? Alhamdulillah setakat ni saya faham apa yang cikgu ajar. Jadi saya rasa lagi mudah untuk melakukan kerja-kerja, jalan kerja, sebagainya. Itu je. InsyaAllah. Adam target matematik dapat berapa? Mungkin A ke? A lah kan. Memang kena target A lah. Katakan takkan target B. Tapi insyaAllah kita doakan semoga adik-adik semua dipermudahkan urusan dan juga dapat keputusan cemerlang yang terbaik. Dan terima kasih juga kepada Cikgu Ishak bin Bahrom atau Abdul Rahim kerana sudi bersama dengan kita pada pagi ini dalam subjek matematik. Topik kita sukatan kecenderungan memusat. Jangan ke mana-mana, terus kekal di Didik TV KPM. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, jom semua lambai. Bye. Tips pertama cikgu boleh kongsikan adalah dengan kita meminati matematik ataupun kita cuba untuk minat matematik, iaitu dengan cara kita meletakkan kita punya pemikiran kita ataupun kita set kita punya mind yang kita kata aku suka matematik. Jadi bila kita suka matematik, kita akan lebih semangat untuk belajar matematik dan kita lebih bersedia untuk mengharungi dalam mata pelajaran matematik. Tips kedua, pastikan jangan hafal tapi kita fahamkan. Kerana cikgu tahu dalam matematik ni banyak formula ataupun konsep kita akan jumpai. Jadi bila kita menghafal konsep ataupun formula, dia akan menjadi kita susah untuk kita nak aplikasikan dalam kita punya pembelajaran. Tetapi jika kita memahami apa yang kita belajar, dia akan membantu kita untuk mempercepatkan ataupun untuk menyelesaikan satu masalah yang kita jumpai itu dengan mudah. Tak kira dalam kita punya pembelajaran maupun dalam kita punya kehidupan seharian. Okey, di tangan cikgu ni ada satu kertas.
Jadi di sini, jika kita tengok soalan ni, jika kita tak suka matematik, kita akan rasa ini soalan susah dan kita takkan buat. Tapi jika kita suka matematik dan kita cuba untuk menyelesaikan soalan ni, sebenarnya dengan hanya satu lipatan, kita akan mendapati bahawa jawapannya adalah jawapan yang paling indah sekali, iaitu kita lipatkan satu, kita mendapati bahawa ia adalah I love mathematics. Jadi pastikan matematik ini subjek yang kita suka dan jadikan matematik ini sebagai subjek yang paling kita mudah untuk memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Pendidikan Malaysia melalui BPK telah menyediakan satu modul yang lengkap untuk matematik dikenali sebagai bahan sumber hebat matematik. Hebat terdiri daripada 32 modul yang disediakan dalam dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Modul hebat juga menekankan aktiviti penerokaan dan melatih murid untuk membuat penaklukan sebagaimana yang dituntut dalam pelaksanaan KEBAT KSSM. Diharapkan dengan kehadiran modul ini akan dapat membantu mempertingkatkan kefahaman murid dalam subjek matematik. Didik TV KPM